Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pernahkah anda mendengar mengenai awang batil? Awang batil merupakan kesenian yang terdapat di negeri Perlis. Awang batil atau pernah dikenali sebagai awang belanga merupakan penglipu lara pada satu ketika dahulu. Namun, saya percaya bahawa generasi kini tidak mengetahui tentang kewujudan kesenian ini. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut, mari kita saksikan paparan video ini. Telah dah sudah cik makan pinang sepiak 2, 3 menolak cik sudah. Dua dah 3 menolak cik sudah. Ngayo salam mengunak cik likum mengunjung tabik kami mengunjung cik sembah. Mengunjung tabik, mengunjung sembah pada tuan-tuan dan perempuan. Hadiri hadirat sekalian yang ada, kami tabik juga. Kami tabik ke semua. Habis dah tabik kecil besar tua muda. Jantan betina maklum makna kak cik kak cak pun tabik juga. Mana tak kena pakat tulung perkena, yang mana tak betul pakat tulung perbetul. Hang kesuk emai, aku kesuk epi. Hang kejik mata, aku kanyuk cemisai. Seperti yang sedia maklum, penglipu lara berperanan sebagai tukang cerita yang menghiburkan masyarakat pada suatu ketika dahulu. Begitu juga awang batil. Ketika itu, awang batil berperanan mengisi kekosongan waktu yang ada pada masyarakat, menyebabkan dia disamakan seperti sebuah buku cerita, radio, televisyen serta wayang gambar yang membawa kepada hiburan. Mari kita singkap. Adakah awang batil masih hidup atau telah mati di telan zaman? Negeri Perlis merupakan sebuah negeri yang terletak di utara semenanjung Malaysia yang bersempadan dengan negara Thailand, yang juga merupakan negeri yang terkecil di Malaysia. Menurut Jabatan Penerangan Negeri Perlis, negeri ini hanya dianggarkan berukuran seluas 795 km persegi. Menurut sejarah, negeri yang indah lagi permai ini amat bertuah kerana 2 orang rajanya yang begitu berminat dengan kesenian. Oleh itu, penyebaran dan perkembangan berbagai aspek kesenian tersebar luas dari istana hingga ke desa-desa, hasil kreatif para aktivis budaya. Antara contoh budaya dan kesenian yang terdapat di negeri Perlis ialah awang batil, selampit, beduan, gendang keling atau gendang terinai dan hadrah. Menurut Rejab FI dalam bukunya Biografi Tokoh Budaya Negeri Perlis, ketokohan awang batil memang tidak dapat dinafikan kerana kewibawaannya dalam memperkayakan budaya, khususnya kesenian tradisional dan sastra lisan di negeri Perlis. Hal ini disebabkan ketokohannya dalam memperkenalkan negeri Perlis kepada seluruh negara bahawa kesenian tradisional awang batil satu-satunya yang terdapat di negeri ini malahan di Malaysia. Sejarah wujudnya awang batil dikatakan berada di 3 buah negeri di utara tanah air, iaitu di negeri Perlis, Kedah dan Pulau Pinang. Malangnya, awang batil yang masih kekal sehingga ke hari ini hanyalah awang batil yang terdapat di negeri Perlis. Awang batil atau dulunya dikenali sebagai awang belanga merupakan seorang penipu lara untuk menghiburkan masyarakat setempat. Awang batil akan mengembara dari satu kampung ke kampung yang lain untuk menyampaikan cerita-ceritanya yang mengandungi unsur teladan
dan pengajaran, terutama ketika adanya majlis perkahwinan. Menurut Encik Ramli bin Mahmud yang merupakan satu-satunya penglipur lara awang batil yang masih kekal sehingga ke hari ini, nama awang diambil kerana nama itu bukanlah diambil dari nama seseorang. Hal ini demikian kerana di negeri Perlis sendiri terutamanya, seorang lelaki itu acap kali digelar dengan gelaran awang. Selain bimbang akan mengguris perasaan seseorang jika nama yang digunakan merupakan nama seorang manusia. Selain itu, gelaran awang ini telah digunakan sejak 3 generasi yang lepas, iaitu sejak bermulanya kesenian awang batil lebih kurang 300 tahun yang lepas. Awang batil itu kalau masa hari ini dipanggil pelipur lara. Kalau zaman dulu tukang cerita. Dia seorang orang kampung yang tukang bercerita lah. Permainan dia jenis tradisi dia tu. Tukang bercerita. Dia nak semacam selampik jugalah. Tapi dia ala dia main lain. Dia guna batil. Kalau selampik dia guna rebak. Tapi untuk awang batil dia sambil bercerita dia mengiringi batil untuk bercerita. Jadi begitulah permainan yang dikatakan awang batil itu. Nama penuh tokoh awang batil ini ialah Encik Ramli bin Mahmud. Beliau dilahirkan di Kampung Pokok Sena, Cuping, Perlis pada 6 Julai 1955. Beliau menetap di rumah kelahiran beliau iaitu di rumah pusaka peninggalan keluarganya. Beliau dianugerahkan 4 orang cahaya mata iaitu 3 orang lelaki dan 1 perempuan. Hasil perkongsian hidup dengan pasangan beliau iaitu Puan Norishah binti Abdul Rahman. Encik Ramli bin Mahmud mempunyai minat yang mendalam terhadap seni awang batil. Seni awang batil ini diwarisi daripada Allahyarham ayah beliau yang bernama Mahmud bin Wahid. Semasa Allahyarham Encik Mahmud masih hidup, beliau sering membuat persembahan awang batil di majlis-majlis keramaian seperti kenduri kahwin. Encik Ramli sering mengikuti ayah beliau membuat persembahan bagi memenuhi jemputan para peminat awang batil. Oleh sebab itu, ayah beliau mewariskan kesenian awang batil ini kepada beliau. Ayah Encik Ramli bin Mahmud meninggal dunia pada 4 Januari 1992 pada umur 89 tahun akibat sakit tua. 97. Bila pakcik balik duduk kampung, orang-orang Perlis memang dia tahu pakcik yang boleh main awang batil. Lepas tu, dia pun usahalah untuk menghidupkan kembali permainan awang batil ni. Tu daya usaha Persatuan Penulis Perlis yang diketuai oleh Rejab FI. Dia yang datang rumah pakcik, pujuk pakcik supaya main awang batil. Sebab dah tak ada dah. Pakcik kata, tak boleh main, segan dah. Oh, jangan itu ni, sayang oh. Lepas tu, pakcik pun kata, nak main kan awang batil pun tak ada dah. Seronai semua, muzium ambil simpan dah. Dia kata, dia boleh pergi ambil. Dia kata, bukan senang nak ambil tu. Lepas tu pakcik kata, kalau pergi ambil tu boleh lah. Lepas tu dia pergi ambil, boleh. Hebat. Kelak pakcik. Lepas tu itulah. Tahun 97 lah yang pakcik mula main. Antara peralatan yang digunakan dalam seni persembahan awang batil ialah rebana diklasifikasikan sebagai alat muzik perkusi yang sumber bunyinya berasal dari selaput atau kulit yang menjadi muka kepada rebana tersebut. Terdapat 2 jenis topeng yang digunakan dalam persembahan ini iaitu topeng hulu balang dan wak nujum. Topeng ini diperbuat daripada kayu tui dan telah berusia lebih daripada 300 tahun.
Batil ialah sejenis bekas berbentuk tempurung yang diperbuat daripada tembaga ataupun perak. Serunai yang digunakan oleh Encik Romli ini sedikit berbeza daripada serunai yang lain. Hal ini kerana ia hanya berukuran 14 inci panjang dan ia merupakan serunai tradisional Perlis. Biola yang digunakan oleh Encik Romli semasa persembahan merupakan hasil tangan beliau sendiri. Terdapat mitos yang didengari mengenai topeng-topeng awang batil, iaitu Wak Nujum dan Hulu Balang. Dikatakan topeng-topeng tersebut akan bergerak sendiri dari tempat asal yang diletakkan pada waktu malam dan akan dijumpai di tempat lain pada keesokan harinya. Selain itu, topeng awang batil juga dikatakan akan melekat pada muka pemakainya. Maknanya di sini, topeng awang batil dikatakan tidak boleh ditanggal selepas seseorang itu memakainya tanpa mengikut pantang larang. Terdapat pelbagai pihak yang mengkaji mengenai awang batil dan ia telah dibukukan. Kini, awang batil turut mendapat perhatian daripada pihak-pihak luar, antaranya negara Jepun. Terdapat pelbagai penghargaan yang diterima oleh Encik Romli selaku awang batil. Antaranya ialah pingat jasa kebaktian dan pingat mahkota Perlis yang telah dianugerahkan oleh Raja Perlis. Beliau turut mendapat RM20,000 daripada Jabatan Warisan Negara dan sijil-sijil penghargaan. Assalamualaikum dan selamat petang. Okey, apa yang saya tahu pasal awang batil ni, pada zaman dulu ni dia diperkenalkan sebagai pelibu lara sebab sebelum persembahan sebuah batil tu macam alat muzik, dia akan diketuk sebelum buat persembahan. Selepas tu bila dah sebati dengan awang batil dengan muzik batil tu, sebab itulah panggil awang batil hingga sampai sekarang. Ya. Okey. Bagi pendapat saya, kalau usaha untuk awang batil tak hilang di zaman, contohnya kita kena buat event. Selalunya JKKN akan buat event. So, sebagai generasi muda, dia akan tengoklah kat situ. Tim kami kemudiannya menuju ke Jabatan Kesenian dan Kebudayaan Negeri Perlis untuk mendapatkan pendapat mereka selaku jabatan yang menguruskan kesenian dan kebudayaan di Negeri Perlis. Okey, untuk pendapat saya untuk usaha untuk persembahan awang batil ni tak ketinggalan zaman. Contohnya program tu kami akan buat ke tempat contohnya macam serta-serta tempat yang akan showkan buat persembahan awang batil, kami akan showkan orang yang iaitu Encik Ramli Mahmud yang incas sebagai awang batil dekat Negeri Perlis. Ni adalah salah satu risalah dan flyer yang JKKN keluarkan sebab dalam semua tradisi ataupun tarian-tarian daripada Negeri Perlis akan ada lah ni. Contohnya Pot Leko kat sini, contohnya tongkok awang batil. Ni salah satunya JKKN keluarkan mengenai awang batil. Okey, sebagai generasi muda untuk mengekalkan awang batil ni seharusnya bagi pendapat saya, seharusnya kita kena tahu sebagai rakyat ataupun penduduk Negeri Perlis, sedangkan ini adalah sejarah ataupun persembahan tradisi orang Perlis. Sebab kita kena tahu, sebab kalau kita tak tahu, siapa lagi nak tahu kan? Macam itulah. Bukanlah nak berkempen ataupun nak promosi kan, tapi kalau selagi ada orang duduk jemput permainan awang batil, mungkin akan ada. Kalau pakcik tak ada, walaupun orang duk cari juga permainan awang batil, mungkin anak murid pakcik mungkin dia boleh mendalamkan lagi awang batil.
Tapi kalau sunyi aja orang tak jemput dah, tak ada. Walaupun awang batil kelihatan seperti hampir ditelan zaman, masih terdapat usaha-usaha yang giat dijalankan oleh JKKM dan Encik Romli Mahmud selaku awang batil terakhir.